Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Yeay, whippy, woohoo, yeay, woohoo. Sebelum kita mulakan pengajaran untuk hari ini, mari kita berdoa. Doa bersama saya ya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, apakah pengajaran untuk hari ini? Mari kita lihat sama-sama. Hari ini kita akan belajar mengenai penuaian. Apa itu penuaian? Mari kita lihat. Apa itu penuaian? Baru-baru ini kamu ada menyambut pesta menuai tak? Mari kita lihat apa itu penuaian. Okey, penuaian ada pelbagai definisi. Kita lihat beberapa definisi untuk penuaian. Penuaian ialah memetik buah yang masak. Penuaian ialah mengumpulkan semua tomato yang telah matang atau masak. Secara umum, penuaian ialah mengumpulkan semua hasil yang telah masak atau matang. Sebelum kita mulakan untuk hari ini, mari kita main satu permainan yang ringkas. Mari kita main permainan teka hasil tuaian. Woohoo! Yeay! Woo! Yeay! Yeay! Jom main! Yeay! Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Apa tu? Oh, gandum. Okey, kita teruskan. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Ni senang. Ya, jagung. Mari kita teruskan. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Ya, tomato. Okey, next one. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Apa pula tu? Tahu tak? Oh, ubi kentang. Okey, kita teruskan. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Ni siapa tak tahu? Habis. Ya, padi. Jadikan beras, makan nasi. Okey, next one. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Siapa pernah tengok pokok ni? Buah oren. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Ni aunty punya favourite ni. Apa ni? Ya, rambutan. Sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Apa pula ni? Pernah tengok tak? Ya, ini ubi kayu. Okey, sedia? Mari kita teka hasil tuaian ini. Ini pun favourite aunty ni. Apa ni?
Ya, mangga. Habis game kita. Berapa yang betul? Okey, berapa yang kamu dapat betul? Wow, banyak tu. Okey, mari kita teruskan mengenai pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar mengenai penuaian. Nak menuai apa pula ni? Okey, mari kita lihat ya. Okey, kita lihat bacaan Alkitab untuk hari ini. Diambil dari Matius 9 ayat 37 hingga 38. Mari kita baca bersama. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Tuaian sungguh banyak, tetapi penuai hanya sedikit. Berdoalah kepada pemilik tuaian itu supaya menghantar pekerja untuk mengumpulkan tuaian." Apa maksud Tuhan Yesus ni? Mari kita melihat lebih dekat lagi. Okey, pernah tak kamu fikirkan kalau tuaian pokok hasil tanaman tu tidak dituai, apa jadi kepada buah-buah ataupun gandum atau padi tersebut? Apa yang jadi kalau kita tidak menuai? Okey, mari kita lihat apa yang terjadi kepada hasil tuaian yang tidak dituai. Okey, cuba teka apa hasil tuaian ni ya. Apa ni? Kentang, ubi kentang yang telah basi. Kalau tak dituai ya. Okey, seterusnya. Apa ni? Buah apple tidak dituai, telah jatuh dan jadi rosak. Habis rugi, membazir ya. Okey, seterusnya. Apa ni? Tomato basi. Okey, apa lagi? Kalau mangga tu dah masak, tak potong, tak petik, tak makan, habis rugi, dah basi. Apa lagi? Jagung. Kalau tidak dituai, habis, rosak, dah jadi tua, tak boleh makan lagi. So, kalau kita tidak menuai hasil tuaian tu, hasil tanaman tu, rugi saja, terpaksa dibuang. Jadi kita dapat lihat ya, kalau hasil tuaian tu tidak dituai pada masa yang betul, habis, rugi, dibuang, tak boleh pakai lagi, rosak dan basi, membazir sahaja. Wah, orang ramai juga boleh dilihat sebagai hasil tuaian. Betul ke ni? So, kalau tak dituai apa jadi? Macam mana nak menuai orang? Mari kita lihat apa yang Aunty maksudkan. Okey, tadi Aunty kata orang ramai juga seperti tuaian. Okey, seperti benih yang tumbuh menjadi pokok dan pokok yang kemudiannya berbunga dan berbuah. Okey, orang ramai juga seperti tuaian. Mari kita lihat kenapa. Sebelum tu, pokok apa ni? Betul, pokok terung. Orang ramai juga seperti tuaian. Bayi membesar menjadi kanak-kanak. Kanak-kanak menjadi remaja. Remaja membesar menjadi dewasa. Lepas tu apa jadi? Macam mana jadi tuaian? Mari kita lihat. Orang ramai juga seperti tuaian. Mereka membesar dari bayi hingga ke dewasa, tetapi jika mereka tidak mengenal dan menerima Yesus, mereka tidak akan mendapat kehidupan kekal. Mereka tidak akan dapat pergi ke syurga. Sedih tu. Juga seperti tuaian. Kerana Alkitab telah memberitahu dalam Yohanes 14 ayat 6, mari kita baca bersama. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Jadi maksudnya hanya melalui Tuhan Yesus kita dapat kehidupan kekal.
Jika seseorang itu tidak tahu mengenai Tuhan Yesus, membazir sahaja hidupnya. Okey, mari kita lihat lagi. Kita dapat lihat orang ramai juga seperti tuaian. Mereka membesar dari bayi kepada dewasa, tetapi jika mereka tidak mengenal dan menerima Yesus, mereka tidak akan mendapat kehidupan kekal. Mereka tidak dapat pergi ke syurga bersama dengan Yesus. Orang Kristian pula, seperti kita semua orang Kristian kan? Okey, orang Kristian seperti pekerja di ladang. Kita adalah seperti petani yang menanam tanaman dan menjaganya dan menuai hasilnya. Petani tidak akan membiarkan tanaman mati atau rosak dan dibazirkan. Betul tak? Orang Kristian adalah seperti pekerja di ladang. Kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita patuh kepada arahan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mahukan kita memberitahu dan mengajar orang tentangnya supaya mereka juga dapat kehidupan kekal dan kehidupan mereka tidak terbazir. So, kita kena bagi tahu orang mengenai Yesus. Orang Kristian seperti pekerja di ladang. Dunia ini penuh dengan orang yang tidak pernah mendengar kabar baik tentang Yesus. Wih, ramai yang tidak tahu mengenai Tuhan Yesus. Orang Kristian adalah seperti pekerja di ladang. Tadi yang dikata dunia kita dipenuhi orang yang tidak pernah mendengar kabar baik tentang Yesus. Jadi tugas kita ialah mengenalkan dan membawa orang kepada Yesus. Tapi sebelum kita menuai, seperti seorang petani, seorang pekerja ladang, kita perlu melengkapkan dan menyediakan diri kita. Seorang petani akan belajar mengenai pokok yang sesuai untuk ditanam di dalam tanah yang bagaimana, berapa banyak matahari yang diperlukan oleh sesuatu tanaman, berapa banyak air yang diperlukan. Petani juga akan tahu menggunakan alat peralatan menanam. Dia juga perlu tahu membawa traktor. Jadi banyak yang perlu disediakan, banyak yang perlu dipelajari. Jadi sebelum kita bercakap mengenai Yesus kepada sesiapa, mengajar mengenai Yesus kepada sesiapa, kita perlu menjadi seperti murid atau pengikut Yesus. Kita perlu melengkapkan dan menyediakan diri kita sebelum kita membawa kabar baik Yesus kepada semua orang. Jadi sebelum kita mengajar dan bercakap mengenai Yesus kepada orang, kita kena menyediakan dan melengkapkan diri kita dengan pertama, membaca Alkitab, belajar di Sunday School, berbincang mengenai Yesus dengan ibu bapa atau kakak atau pakcik, makcik. Berbincang dan belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Kita juga perlu belajar menolong orang lain. Kita kena menjadi orang yang baik dan sentiasa suka menolong orang lain dan tidak malas dan rajin menolong orang, ya, dan baik hati. Dan yang akhir sekali, kita sentiasa menjadi teladan yang baik kepada orang lain. Jangan nakal-nakal, jadi menjadi budak yang baik, ya. Bacaan Alkitab hari ini, Tuhan Yesus adalah pemilik tuaian dan kita adalah pekerja di ladangnya. Apa maksudnya? Yesus ialah pemilik tuaian dan kita adalah pekerja di ladangnya. Kita perlu mengkabarkan berita baik Tuhan Yesus kepada orang ramai. Tetapi sebelum kita berbuat demikian, kita perlu sediakan dan lengkapkan diri kita. Okey, selesai pengajaran kita untuk hari ini. Pengajaran diambil dari Matius
9 ayat 37 hingga 38. Nanti lepas habis ni baca bersama dengan keluarga ya. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Ayat ni sama dengan ayat hafalan minggu lepas. Ingat lagi tak? Okey, mari kita baca bersama ya. Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan untuk mendapat hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Inilah ayat hafalan kita untuk minggu ini juga. Ini dapat mengingatkan kita bahawa kita hanya dapat kehidupan kekal bersama kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Okey, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey semua, selesai untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Yeay! Bye-bye. Bye.